Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih kerana terus memilih TV1 dan kali ini kita teruskan dengan bicara naratif dengan satu lagi topik yang telah pun dipilih bersesuaian dengan keadaan keperluan semasa. Tapi sebelum itu ingin saya kongsikan juga apa antara platform yang boleh anda pilih untuk mengikuti siaran kami selain daripada TV1 juga boleh ikuti kami secara jelas di siaran berita RTM, siaran digital My Freeview 123 dan juga terus melalui FB Live 5 Bicara juga FB Live berita RTM. Dan dengan apa yang kita ikuti dengan perkembangan sekarang walaupun kes baru COVID-19 telah menunjukkan penurunan, masih lagi banyak persoalan yang bersasarkan tentang di manakah hala tuju dari segi proses vaksinasi COVID-19. Jadi di studio pada malam ini kami bawakan, biasanya beliau berada di Makmal dan kali ini berada di studio pada malam ini. Terima kasih Dr. Anwar Junid kerana sudi bersama kami. Beliau merupakan pemangku pengarah penyelidikan dari Institut Genom Malaysia yang berada di bawah National Institute of Biotechnology Malaysia. Doktor, pastinya juga ramai yang mungkin barangkali menampakkan satu perasaan optimistik dengan penurunan kes dan juga dengan kemasukan vaksin ini. Tapi begitu banyak persoalan yang masih lagi berlega di fikiran masyarakat. Dalam situasi sekarang, dengan mandat yang telah pun dipikul oleh MOSTI, di mana peranan Institut Genom Malaysia dalam proses penyelidikan vaksin COVID-19 ini? Assalamualaikum, saya Dr. Anwar from Institut Genom. So, apa yang Institut Genom di bawah NIBM, di bawah MOSTI, apa yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan pihak KKM dalam membuat diagnostik, ya, sebagai makmal tambahan untuk membuat diagnostik kepada kes COVID-19. So, seperti yang kita tahu, bila kes meningkat, pasti kapasiti di KKM menjadi challenge. Ya. Jadi kita juga perlu mengetahui segera siapa yang sebenarnya positif setiap hari. Jadi kita mengambil tugasan itu bersama dengan makmal-makmal universiti yang lain untuk memudahkan lagi, mempercepatkan lagi proses screening sampel PUI ataupun mereka yang disyaki sebagai kontak rapat. Selain daripada itu, pihak kami juga menjalankan penyelidikan berkenaan baru akan bermula untuk kaedah detect COVID-19 menggunakan CRISPR teknologi di bawah Dr. Asfar and the group bersama-sama dengan IMR. Selain daripada itu, kami juga melakukan sequencing, ya, di mana penjujukan genom ini juga dilakukan oleh IMR dan di universiti juga turut melakukan penjujukan genom. So, tujuan penjujukan genom yang dilakukan ini adalah untuk seperti yang kita tahu, untuk mengesan varian ataupun mutation yang berlaku pada COVID-19 bagi memudahkan bagaimana kita nak merancang penggunaan vaksin sekarang, adakah berkesan ataupun tidak. Selepas ujian klinikal pertama diadakan, apakah hala tujunya selepas ini? Ujian klinikal, ya, pastinya dalam situasi pandemik ini, ya, ujian klinikal fasa ketiga sudah diberikan macam emergency use oleh FDA, di mana membenarkan keseluruhan masyarakat penduduk dunia untuk menggunakan vaksin yang berada di fasa ketiga berdasarkan interim report daripada ujian klinikal phase 3. So, seperti yang kita tahu, Malaysia sekarang bakal menerima vaksin Pfizer, ya, di mana menerusi interim report yang menggambarkan efikasinya, bukan menggambarkan, ini adalah satu fact di mana Pfizer punya vaksin boleh memberi efikasi up to 95%, ya. Jadi dengan kehadiran interim report ini akan memudahkan lagi contoh pihak regulatory yang terlibat dalam pharmaceutical di Malaysia, which is the NPRA, untuk mengenal pasti sama ada vaksin yang dikeluarkan oleh pihak Pfizer ini selamat, berkesan, stable untuk digunakan oleh masyarakat di Malaysia inilah. Adakah dari segi bila mana diadakan ataupun diumumkan masih lagi mencari sukarelawan untuk terlibat dalam ujian klinikal ini, bagaimana respons masyarakat? Sebab rata-rata ramai lagi memberikan persoalan tentang selamat ke, ramai juga yang masih bimbang dengan kesan samping ataupun side effects. Jadi bagaimana pemahaman ini boleh diberikan lebih lanjut kepada masyarakat? Saya rasa
jikalau kita merisaukan kepada safety, ya, sebenarnya sebelum ujian klinikal itu sampai kepada fasa ketiga, seperti mana yang sedang berlaku di Malaysia adalah antaranya ada yang tengah berlaku ujian klinikal fasa ketiga di Malaysia, di mana sebelum sampai fasa ketiga dia perlu melalui fasa pertama, which is ujian itu sudah tentunya melihat kepada safety vaksin itu sendiri sebelum dia boleh pergi ke fasa kedua yang melibatkan ratusan sukarelawan sampai ke 1000, which is jikalau sudah sampai ke tahap phase 3, kita sepatutnya sedia maklum bahawa vaksin itu selamat digunakan, tapi sejauh mana efikasi untuk menangani COVID-19 itu yang perlu dilihat sepanjang clinical trial phase 3 itu dilaksanakan. Walau bagaimanapun, ia tidaklah kita kata tiada asas bagaimana suatu vaksin itu boleh diguna pakai uji kajinya sehingga ke tahap phase 3 tadi. Sebab ia perlu menjalani ujian terlebih dahulu di dalam makmal, ya, iaitu sangat asas. Jikalau dalam makmal itu sendiri telah memberikan data yang menunjukkan ada potensi di mana vaksin itu boleh diguna pakai, dan seterusnya akan diguna pula ujian kepada preclinical, which is on animal, on animal study. So animal study pun menunjukkan juga positif, ya, ada menunjukkan terhasilnya antibody untuk digunakan sebagai immune system dalam diri ataupun kita kata the study animal tadi itu untuk melawan virus itu. Jadi berdasarkan data-data yang diperolehi daripada lab preclinical itu dah bawa sampai kepada phase 3 tadi. Jadi apa yang saya nak tahu adalah setiap step yang diambil itu merupakan tapisan-tapisan di mana kita boleh gunakan untuk mengelak sebarang berlakunya kemudaratan kepada kesihatan manusia lah. Which is sepatutnya bila sampai phase 3 itu kita merasa macam ya ini adalah kandidat yang almost kita kata dekat. Bercakap tentang kandidat ataupun calon ataupun ialah golongan yang melalui proses vaksinasi ini, negara-negara yang kita lihat sekarang mengambil pendekatan yang berbeza. Macam di Indonesia mengambil golongan lebih muda, di Norway mengambil yang lebih berusia, dan dia memberikan satu pandangan bila mana sekiranya lebih berisiko mereka lebih perlu divaksinasi, tapi berlaku juga kesan sampingan kepada mereka yang berusia ini, ditambah lagi dengan underlying condition ataupun keadaan kesihatan yang sedia ada. Ramai yang bertanyakan mengapa tidak diberikan kepada golongan muda dahulu untuk memberikan satu sistem imuniti yang lebih kuat. Saya rasa ini menjadi pendekatan yang baik juga kalau diberi kepada yang muda, seperti mana dilaksanakan di Indonesia. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang kita sedia maklum, majoriti pergi kepada golongan tua yang berusia. Ini adalah kerana bila peringkat usia itu telah meningkat, semestinya dia akan mengalami komplikasi jangkitan yang lebih teruk berbanding dengan golongan muda. Jadi mengapa perlu kita memberikan mereka golongan tua ini berisiko untuk berhadapan dengan the real virus, ya. Jadi untuk mengelakkan daripada mereka yang berusia ini berhadapan dengan the real virus yang berkemungkinan akan memberi komplikasi kepada mereka, jadi lebih baik kita memberi dia vaksin, which is vaksin adalah mimic to the real virus, which is akan stimulate the immune system. Ya, bila dia stimulate immune system, reaksinya sama seperti mana virus yang sebenar masuk ke dalam badan. Cuma dia bukanlah virus yang hidup yang boleh propagate, ia akan become worse, yang saya kata tadi lah, memberikan komplikasi lebih teruk. Jadi ini adalah pendekatan yang saya rasa lebih selamat, kerana siapa yang mahu hilang orang tersayang, ya, pada usia yang lebih tua itu semestinya banyak ibu bapa, ya, mana kita rasa itu seharusnya kita utamakan compare dengan golongan muda yang majoritinya adalah yang sihat dan tidak mengalami sakit-sakit kronik. Dan setakat ini, bagaimana mungkin terlalu abang untuk dikongsikan dari segi penemuan ataupun pemerhatian terhadap mereka yang mengalami telah pun divaksinasi dan kesan sampingan yang diambil. Ada juga pendapat mengatakan sekiranya selepas mengambil vaksinasi tersebut, mungkin dosis pertama ada kesan sampingan seperti sakit kepala dan demam dan sebagainya, menunjukkan
sekiranya kita melalui simptom itu, maknanya imun sistem itu masih lagi berfungsi dengan baik. Pandangan doktor bagaimana? Menurut laporan yang disediakan oleh Pfizer itu sendiri, ada beberapa juga portal media ada juga membincangkan pasal kesan sampingan. So side effect itu benarlah dia merupakan kita kata hasil tindak balas imun, tetapi ia bukanlah satu kemestian untuk mendapat kesan sampingan, kerana ada individu juga yang tidak akan memperolehi side effect tadi yang kesan sampingan, di mana tetap menghasilkan juga antibody atau imun yang diperlukan oleh badan untuk melawan sakit which is sekarang ni adalah virus COVID-19 itu sendirilah. Dan ramai yang juga bertanyakan sekarang dengan suasana dalam situasi yang tidak konvensional sekarang ini, semuanya dalam keadaan terdesak dan perlukan masa yang cepat. Sesuatu yang dibangunkan dengan tempoh yang singkat, boleh dikatakan singkat dalam setahun kita melalui situasi pandemik ini. Mereka ingin tahu dari segi jaminan keselamatan, barangkali perlu sentiasa diberikan. Tapi fakta itu bagaimana untuk diberikan kepada masyarakat? Maksudnya sekarang kenapa singkat kita dapat vaksin? Kalau saya boleh katakan, analoginya agak mudah seperti pembikinan filem sekarang compare dengan pembikinan zaman dahulu. Semestinya memberikan gambaran yang berbeza. Orang boleh buat lakonan dengan sekejap dan boleh produce filem. Tapi sekarang filem tak banyak yang bagus, doktor. Let's go back to the script dan juga macam mana director. Okay. Tapi apa yang saya katakan, dengan kemajuan teknologi, ia membantu science and development tu bergerak dengan lebih pantas. Contoh orang merisaukan adalah bagaimana vaksin Pfizer ini sangat cepat diproduce. Ya. Seperti yang kita sedia maklum, Pfizer menggunakan mRNA. Dia boleh synthesize kod genetik itu dengan sangat cepat. Maka dengan development pula bantuan, contoh kita kata alatan sains sekarang yang boleh melihat rupa bentuk SARS-CoV-2 itu sendiri, COVID virus itu. Dengan adanya platform-platform sedemikian yang membantu saintis lagi melihat macam mana rupa bentuk virus itu, di manakah puncanya virus itu boleh memasuki sel manusia. Bila boleh kita kenal pasti fizikal gambaran virus itu, sudah pasti penyelidik dapat kenal pasti bahagian mana pula kita kena target untuk membuat vaksin. Ya. So seperti yang kita tahu, kita sekarang target adalah spike protein. So di mana itulah kawasan di mana memudahkan virus untuk berinteraksi dengan sel manusia dan seterusnya masuk ke dalam sel dan take over the whole machinery untuk virus propagate. Jadi dengan that kind of technology semestinya telah mempercepatkan lagi discovery. Lepas tu dengan Pfizer, bukanlah this is the first time producing the mRNA. Dia pun tengah buat juga on the SARS, MERS for example. Dan ada juga syarikat lain yang terlibat dalam pembangunan teknologi mRNA seperti virus Zika yang sekarang dalam phase 1 and few in phase 2 juga untuk ada virus dia menggunakan teknologi mRNA itu sendiri. Cuma itu yang saya kata, bila orang semua dah bersedia dan tengah dalam kajian, maksudnya kita cukup expert yang memiliki kita kata expertise untuk design all the platform yang diperlukan dalam pembikinan vaksin COVID itu sendiri. Jadi semua platform yang ada terkini, yang advance, inilah punca kenapa kita boleh mendapatkan vaksin dengan sekejap, ya, tanpa kita perlu sacrifice nyawa yang lebih. Ya. Lebih tentang reka bentuk ataupun pembangunan vaksin COVID-19 ini bersama kami selepas ini. Kami juga alu-alukan soal anda melalui laman platform Facebook kami untuk kita kongsikan bersama tetamu, dan terus menuntut kami selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam Bicara Naratif. Baik,
Bicara Naratif bersambung melalui saluran TV1 dan juga saluran digital berita RTMI Freeview 123. Terima kasih kerana telah memantahkan soalan. Akan kita kongsikan bersama tetamu sebentar saja lagi. Masih lagi berbicara dengan Dr. Anwar Junid yang merupakan pemangku pengarah penyelidikan dari Institut Genom Malaysia. Doktor, dari apa yang doktor sebutkan, sedikit pengenalan di awal tentang vaksin yang dibawakan di Malaysia ini. Teknologi terbaru juga ada menyebut tentang perkembangan dari Johnson & Johnson yang hanya menggunakan satu dos sahaja berbanding dua. Mengapa begitu banyak variasi dan apakah itu merupakan satu lagi opsi yang kita boleh ambil kerana ia mengurangkan lagi proses vaksinasi itu? Dalam decision kita untuk mengambil vaksin, bukanlah kita ambil kira berapa dos yang perlu diambil, tetapi kita mengambil kira adalah efikasi setiap vaksin yang dibangunkan. Contoh Johnson & Johnson, saya rasa dia adalah antara kandidat lain yang boleh diambil, kerana walaupun efikasi tidak begitu kita kata cemerlang dari segi numbernya, kalau kita boleh nampak compare dengan Pfizer. Yeah. Tetapi ia sudah mencapai efikasi yang disetkan oleh WHO, di mana at least efikasi mestilah 50% untuk membolehkan ia diguna oleh rakyat. Adakah Malaysia melihat barangkali merupakan satu lagi option kerana kebergantungan untuk satu pihak saja tidak cukup untuk menampung? Definitely Malaysia tidak hanya melihat pada Pfizer. Seperti kita boleh nampak ada juga Gamaleya, di mana seperti yang PM umumkan. Kenapa kita perlu mengambil sebanyak mungkin option? Seperti Perdana Menteri ada banyak kali mengatakan bahawa government ingin mencapai at least 80% rakyat divaksinate. Jadi dengan program ini kita tidak boleh hanya bergantung kepada Pfizer, which is kita kata bekalan satu dunia ini sekadang berlumba-lumba untuk mendapatkan, kerana productionnya yang mengambil masa juga untuk dihantar pelbagai negara. Jadi kita quite lucky, at least kita dapat juga pada fasa pertama ini dibekalkan oleh Pfizer. Tetapi seperti yang Zaliha kata, semestinya kita mengambil kira vaksin-vaksin kandidat lain untuk memastikan tujuan kita sekarang adalah as long as vaksin itu selamat dan dia boleh membantu kita untuk mencapai at least 80% rakyat divaksinate. Itu adalah di antara objektif utama. Dengan varian baru yang ditemui dalam virus COVID-19 ini, bagaimana ia memberi kesan kepada vaksin itu sendiri? Berkenaan varian baru. So bila kita kata varian baru, sebelum saya pergi ke varian baru, kadang-kadang indah juga virus ni bila kita tengok, walaupun dia sebenarnya menyakitkan. Kerana apa? Dalam komponen virus itu, bila dia masuk sel kita, so dia ada fotokopi di mana dia nak kopi dia punya gene in order to hasilkan the new virus. Jadi fotokopi mesin dia ni, untuk copy the gene tu, dia akan ada always create mutation, tapi tak sebanyak compare dengan virus yang lain. Sebab itu akan wujud juga varian. Cuma yang kita takut adalah kewujudan varian-varian yang akan menjadi challenge kepada vaksin yang sekarang tengah di-develop. Untuk menjawab soalan new variant tadi, adakah dia memberi impact kepada vaksin sekarang? Jadi apa yang perlu kita lihat adalah di manakah mutasi itu berlaku. Sebab kebanyakan vaksin adalah tertumpu kepada spike protein tadi. Bila kita dah tahu target protein di mana most of the vaccine developer buat, which is the spike protein, jadi sangatlah penting untuk kita melihat sendiri adakah varian-varian yang terhasil ini mempunyai mutasi pada bahagian kod genetik yang menghasilkan spike protein tadi. Jadi dengan kebolehan teknologi kita buat genome sequencing, which is kita boleh melihat semua kod genetik, jadi kita boleh nampak varian-varian itu di mana mutasinya. Seperti yang kita tahu, new variant contohnya B117 yang berada di UK, South Africa, mereka mendapati ada mutasi yang berlaku pada bahagian spike protein. So bila ada berlaku, kita sedia maklumlah, maksudnya sekarang kebingungan kita, adakah dia berada di situ
dan melibatkan efikasi juga. So bila dilihat dalam kajian, unfortunately yang mutation itu berada di reseptor binding protein, di mana di kawasan di mana reseptor sel kita untuk interaksi dengan spike protein itu terdapat mutasi. Kerana di kawasan reseptor binding domain tadi itu, di mana mostly antibody badan kita hasil, dia akan pergi ke reseptor binding domain tadi, di kawasan itu dalam spike protein. Okey, dalam spike protein ada kawasan kita panggil reseptor binding protein. So di kawasan itu di mana mostly bila dikaji, semua antibody itu akan bergerak ke situ. Bila dia bergerak situ, dia block. Bila dia block, maka spike protein tak boleh berinteraksi dengan badan kita lah. Dan bila dia block, dia akan mengaruh lagi pelbagai immune cell untuk terus musnahkan. Jadi sekarang kalau berlaku mutasi, ada kemungkinan antibody tidak boleh recognize begitu baik. Tetapi so far apa yang dikabarkan oleh Pfizer, vaksin mereka masih boleh memberi protection dan efikasi masih sama, especially untuk yang B117. Cuma South Africa mungkin ada kekurangan tetapi masih memberikan protection. B117 itu yang ditemui di UK. Tapi bagaimana pula dengan varian yang ditemui di South Africa, Afrika Selatan dan juga Brazil yang dikatakan memberi masalah dengan AstraZeneca? Ya, seperti yang saya kata, sekarang Pfizer memaklum bahawa ada mutation baru dan dia kata masih boleh memberikan protection. Walau bagaimanapun di pihak Pfizer ada mengatakan dia bersedia untuk melakukan sebarang perubahan jika berlaku mutasi yang lebih teruk, di mana kemungkinan akan berlakunya vaksin itu tidak boleh menghasilkan antibody yang boleh bertindak ke atas varian yang baru. Tapi seperti yang saya maklumkan tadi, teknologi mRNA sangat cepat sehingga Pfizer boleh menjanjikan boleh melakukan perubahan dalam masa 6 minggu. Katakanlah ada new variant itu didapati langsung tidak boleh tidak boleh immune system sekarang tidak boleh memberi perlindungan kepada new variant, maka Pfizer bersedia untuk melakukan sebarang perubahan kepada mRNA vaksin itu dan hanya mengambil masa 6 minggu. Bila doktor sebut tentang kependekan ataupun singkatnya masa yang diambil untuk memberikan pengubahsuaian, ada juga yang bertanyakan biasanya untuk mendapatkan satu vaksin itu mengambil masa dalam 5 tahun untuk funding, approval, mencari dana, kelulusan dan sebagainya. Doktor telah sebutkan tadi, tapi COVID-19 mengelak semua proses itu. Bagaimana ini berbeza daripada situasi pandemik sebelum ini? Apa yang dimaksudkan? Maksudnya dana? Ya, dari segi biasanya ia melalui proses yang lebih panjang untuk mendapat untuk mencapai ke arah ini. Ya. Dan macam saya kata, pandemik ini melibatkan semua negara. Ia merupakan masalah dunia. Jadi apa yang dibuat adalah keseluruhan penyelidik kita kata bersatu, kongsi data, berkongsi data. Seperti kita tahu, contohnya dia bermula dengan di mana bila Wuhan, saintis itu sendiri di China telah melakukan penunjukan dan telah share terus pasal genom data to enable other scientists from other countries untuk start now because we have the code. Please do something. Itu yang saya katakan, maksudnya sense of urgency itu sense of urgency. So dan mereka yang memiliki pula fund sanggup untuk fund any project related to COVID-19 because they know this is something that we need to work together because dia bukan masalah individu, bukan masalah negara, dia menjadi masalah dunia. Dan ini telah menjadikan semua orang bekerjasama, begitu juga saintis dan begitu juga dengan regulatory semestinya ia mempercepatkan lagi proses memperoleh vaksin baru itu. Membawa ke persekitaran dalam negara vaksin yang kita terima, bagaimana pula dari segi keberkesanan, kita sebut tentang efikasi juga keberkesanan dengan wujudnya varian yang baru ini?
macam saya katakan tadi, keberkesanan seperti yang dilaporkan masih boleh memberi perlindungan. Maksud kita tidak perlu bimbang. What's the number? Nombor bagaimana yang apa ataupun dari segi skala berapa yang dilihat untuk mengetahui keberkesanan ini? Untuk mengetahui, Pfizer tidak lagi mengeluarkan number lagi ya. Tapi dia memberi kenyataan masih boleh memberi perlindungan. Cuma ini mungkin boleh kita ambil kira adalah bagaimana dia melakukan, maksudnya kemungkinan dilakukan bagaimana boleh memberi perlindungan adalah bila seseorang itu mendapat ataupun kita kata dengan new variant, kita dapat informasi sekuen ya, daripada genomic data tadi kan. New, so kita dah tahu what kind of amino acid yang dia dah tukar, dia tukar the code. So bila kita mengetahui kod tadi tukar, apa yang mereka buat di lab sekarang adalah dia menggunakan virus yang mimik to COVID-19. So ditukar according to the new variant punya kod. So dan variant yang dibuat di lab itu bukanlah infectious compared dengan apa the real SARS-CoV. So dengan kehadiran virus itu sekarang diuji dengan COVID-19 punya vaccines. So dia telah menghasilkan imun telah respon kepada vaksin COVID. So dia ambil antibody daripada patient, so dia try to reactkan antibody yang hasil vaksinasi tadi itu terhadap virus yang kita kata tadi mimic to the variant yang baru ya. So bila dia nampak ada berlaku interaksi daripada antibody pesakit atau bukan pesakit, penerima vaksin tadi, maksudnya vaccination daripada COVID-19 punya produk itu menghasilkan antibody yang masih boleh bertindak ke atas virus yang dikatakan varian baru ya. So itulah adalah dari segi laboratory, walaupun dia nampak ada pengurangan, maksudnya bukan katakanlah tadi dia nampak almost 10 yang boleh interact, sekarang mungkin jadi 5-4 berlaku pengurangan, maksudnya tapi masih boleh memberikan protection. Dan juga dari segi jaminan, ramai yang juga bertanyakan dari segi selamat ataupun aspek halal ini tidak diasingkan dengan rakyat Malaysia dan juga masyarakat beragama Islam, Doktor ya. Kita sambung selepas ini dalam Bicara Naratif. Teruskan bersama kami, kita akan kembali selepas ini. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami dalam Bicara Naratif dan segala aspek berkaitan dengan pembangunan vaksin COVID-19 telah kami bicarakan dan kita akan sambung lagi selepas untuk segmen ini bersama Dr. Anwar Junid yang merupakan pemangku pengarah penyelidikan dari Institut Genom Malaysia. Doktor, kalau di awal tadi sebelum kita berehat seketika kita bagikan sedikit aspek halal ini merupakan satu isu yang penting terutamanya bagi mereka yang beragama Islam. Bagaimana kerisauan ini dapat diperjelaskan dan apakah option ataupun pilihan yang kita ada untuk memberikan lebih jaminan kepada masyarakat yang barangkali melibatkan hubungan dengan negara luar juga? Ya, saya rasa dari segi aspek halal ya, seperti saya pernah melihat ya, Prof. Zami juga ada mention ya, dan ini adalah fact juga, di mana vaksin mRNA ini adalah vaksin yang paling simple dibangunkan ya. Jadi komposisi dalam vaksin itu sendiri sangatlah kurang compare dengan kalau kita nak ambil platform-platform yang lain. Sebab ini hanya memerlukan the mRNA. Jadi the dominant komponen dalam vaksin mRNA ini sebenarnya adalah water. Water, lepas tu mRNA itu sendiri dan buffer dan lipid ya, di mana berdasarkan komponen yang saya cakap tadi, kita melihat betapa suci lah vaksin ni. Tapi jikalau kita mahu memastikan terperinci dengan betul, it's about time untuk mungkin kerjasama bersama negara-negara Islam perlu dilaksanakan bagi melihat aspek halal yang from the beginning, what kind of material source yang dia akan gunakan, every single thing. Because seperti kita tahu, untuk penggunaan vaksin sampai ke ujian klinikal itu
memerlukan kos yang besar. Ya. Jadi kalau nak kata kita sahaja tertumpu kepada pembuatan vaksin itu, saya lebih melihat di mana keperluan kita sekarang. Ya. Malaysia adakah nak tumpu terus kepada penyelidikan yang terlalu, ataupun kita melihat dari segi semua sektor, seperti semalam kita tengok berita pun peningkatan pengangguran berlaku. So ya, itu adalah challenge kita dalam nak mengambil where should we focus now. Jadi saya nak kata teknologi mRNA ini sebenarnya option yang telah disediakan untuk memberi tahu bahawa kurang ataupun kita berkata suci lah, seperti Prof. Zali always mention, macam because it's just water, the main ingredient is the water, the rest, the active ingredient is the mRNA. So kandungan hanya air dan lain mRNA dan adalah buffer untuk memastikan mRNA itu sentiasa berada dalam keadaan yang perlu dia ada untuk memberi stability kepada mRNA bila di travel before kita introduce dalam badan manusia. Macam di Oxford ya, doktor mereka telah ada institut tersebut. Jadi kalau ada masalah dana ke masalah dari segi birokrasi untuk mendapat kelulusan dan sebagainya, tapi infrastruktur itu mereka telah ada. Macam di India pun memang telah ada. Bagaimana untuk kita, di mana Malaysia untuk mendapatkan infrastruktur seperti itu supaya barangkali kebergantungan itu dapat dikurangkan ataupun dihabiskan sama sekali? Ya. Saya rasa pada tahap ini apa yang saya boleh katakan, contoh di Kementerian Sains dan Teknologi, kita sekarang tengah buat kajian mengenai Malaysia vaksin roadmap. Di kajian itu akan kita teliti dengan lebih terperinci dalam setiap checkpoint chain vaksin production dari itu, from labnya, preclinicalnya, clinicalnya, sampailah kepada industri untuk produce the vaccines. Kita nak mengenal pasti di mana setiap checkpoint dalam chain tadi itu ada kekurangan yang perlu ditokok tambah, ataupun kajian ini mungkin menghasilkan satu informasi yang Malaysia tak sesuai untuk get involved dalam pembikinan vaksin di seluruh checkpoint. Mungkin ada certain checkpoint kita boleh involve, tapi tidak boleh sampai akhir itu disebabkan mungkin kos yang terlalu tinggi ataupun dengan populasi kita ni cukup ke kita invest dengan wang sebegitu banyak. Jadi itu perlu diambil kira lah. Itu sedang dilakukan oleh MOSTI dalam, dia akan mengeluarkan reportnya lah dalam masa event second tahun inilah. Kita akan dapat mengetahui pastilah apa kekurangan dan bagaimana way forward, macam yang saya tanya, yang Malaysia boleh buat untuk mendapatkan vaksin yang dibuat sendiri from beginning. Dan untuk keperluan sekarang barangkali packaging lebih. Ya, itu adalah proses package. Seperti yang dilakukan oleh Pharma Niaga yang diumumkan sendiri oleh KKM, ada inisiatif yang di mana kita akan buat pembotolan oleh syarikat Pharma Niaga Life Science. So fill and finish, di mana itu merupakan satu langkah setapak juga ke hadapan, sebab dia memerlukan fasiliti yang kita kata level untuk pembotolan vaksin manusia, di mana kat Malaysia ni belum ada, which is Pharma Niaga Life Science sekarang telah buat investment dan melakukan pembotolan di Malaysia, dan if I'm not mistaken akan membuat pembekalan vaksin around April if I'm not mistaken. Satu soalan dari FB yang kalau boleh kita kongsikan dengan doktor, dari saudara Muhammad Rafai. Soalannya agak panjang sikit. Dalam ayat biasa yang boleh difahami oleh masyarakat, apakah kita perlu risau atau tidak perlu risau dengan keberkesanan vaksinasi, kerana ia pasti akan ada penyelesaian selepas seorang divaksinkan kelak. Maksudnya apa jadi varian sekalipun, sekiranya seorang itu telah mendapat vaksinasi, ia tidak memberi kesan apa-apa kepada keberkesanan ataupun efikasi vaccination tersebut. Apa yang saya boleh kata, berdasarkan report yang dikeluarkan oleh KKM mengenai 2 varian dan dia telah di-isolate, maka menunjukkan kita keseluruhan data genom pula kita menampakkan kita tidaklah mempunyai varian yang dikatakan mengganas. Jadi it's about time, because we don't have that kind of variant. So now we should start our vaccination program, because bila kita sudah mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok tadi, semestinya virus
telah terputus ya. Maka bila sudah terputus jangkitan virus tidak boleh propagate ya. Dan dia tidak boleh evolve. So maksudnya kita stop. Maksud tiada lagi sakit COVID-19 sepatutnya. Bila semua komuniti telah mencapai kita kata tadi herd immunity lah. Sebab kita perlu tahu virus perlukan host. Maksudnya kalau manusia semua telah divaksinasi dan dia pun tidak boleh lagi infect other people, maka mana mungkin dia boleh evolve menjadi virus yang lebih mengganas ya. Sebab dia dah terstop, dia tidak boleh lagi menjangkiti. Itu yang kita kata always sanitize, sebab kita nak putuskan rantaian. Sebab virus dia perlu memasuki host untuk dia propagate. Kalau dia duduk atas meja ni, katakanlah dia satu unit virus, maka dia akan always maintain as satu unit. Dia tidak boleh berkembang. Dia perlukan host untuk dia terus propagate, meningkat daripada 100,000 ya. Jadi itu yang kita kata, kalau kita boleh putuskan rantaian, maksud stoplah the spreading of the COVID-19 disease tadi. Lebih soalan tentang herd immunity ataupun immunity secara kumpulan selepas ini, bicara naratif berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Soalan seterusnya bersama Dr. Anwar Junid selepas ini. Baik, kita bawakan lagi perbincangan bicara naratif bersama Dr. Anwar Junid dan teruskan menghantar lagi soalan anda kepada kami. Segala aspek berbincang tentang pembangunan vaksin COVID-19. Doktor, ada juga yang bertanyakan dengan siapa yang layak untuk mendapat vaksinasi ini. Sekiranya 70% populasi ini perlu divaksinasi, tetapi tidak termasuk kanak-kanak, ibu hamil, mereka yang ada sakit kronik, kanser, HIV. Adakah ini menjadi satu persoalan dari segi strength of numbers ataupun kekuatan dari segi nombor itu? Seperti yang kita sedia maklum ya, kita target adalah 80% Malaysian will be vaccinated. So ini bermakna akan ada golongan yang tidak divaksinkan, which is ini bukan bermaksud kita tidak memberi kerana kita tidak mampu, tapi ia lebih kepada memang golongan ini kita nampak berisiko jika kita beri ya. Dan setiap vaksin yang kita nak beri adalah berdasarkan clinical phase 3 study tadilah, which is kalau Pfizer ini tidak melibatkan mereka yang masih mengandung, yang menyusu, kanak-kanak below 16 ya. Itu tidak termasuk dalam kajian, maka kita tidak boleh simply mengguna pakai ini vaksin yang tidak ada lagi butiran kajian yang mengatakan ia memberi efikasi terhadap golongan-golongan berikut. Walau bagaimanapun, kita berdasarkan 80% tadi, itulah tujuan kenapa kita kena dapat 80%. Dengan wujudnya 80%, mereka-mereka ini akan melindungi mereka-mereka yang tidak divaksin. Ya? Sebab mereka ini akan menjadi, kita kata macam askar yang akan menjadi, kita kata benteng kepada mereka-mereka yang fragile di tengah-tengah tadi tu. Jadi saya sangat menyeru semua rakyat Malaysia yang kita kata layak menerima vaksin untuk membuat pendaftaran sebaik sahaja bila KKM mengumumkan, JKJAV mengumumkan bahawa boleh buat pendaftaran menerusi MySejahtera, maka lakukan. Kerana kita perlukan the 80% Malaysian to be vaccinated untuk melindungi mereka-mereka yang fragile yang tidak boleh kita vaccinate. Itu pentingnya sekarang ni tanggungjawab bersama untuk melindungi semua orang, bukan kepada individu, tetapi macam tadi yang saya katakan, mereka yang pregnant tidak boleh, mereka menyusu tidak boleh, mereka yang bawah 16 tahun tidak boleh. Kita hanya membenarkan 18 tahun ke atas ya. Dan mungkin akan ada warga-warga emas yang kronik juga tidak akan boleh. Jadi dekat situ yang kita mohon mereka yang layak daftar diri, mengikuti program vaccination untuk reducekan jangkitan COVID-19 itu terhadap mereka yang
kita kata fragile tadilah, yang boleh mengalami komplikasi seandainya mendapat jangkitan. Statistik doktor bagi merupakan untuk warga Malaysia, tapi di negara kita juga ada jutaan dari segi yang documented, yang ada dokumen dan tidak ada dokumen, pekerja asing. Bagaimana ini memberi impak kepada proses vaksinasi ini? Ya. Kalau kita melihat dalam ruang media ada diperbincangkan, jadi mungkin documented, undocumented. So kita akan minta, antara isu yang saya lihat adalah mereka akan meminta syarikat-syarikat yang membawa pekerja-pekerja ini untuk bertanggungjawab untuk memastikan golongan-golongan ini juga terlibat. Kerana kita tidak boleh mengabaikan golongan ini sebab dia berada di Malaysia. Maka bila dia berada di Malaysia, dia adalah population yang mungkin akan menjadi pembawa kemudian hari. Jadi kita perlu memastikan bahawa perlindungan itu menyeluruh. Dia tidak boleh targeted. Ya. Maka untuk memastikan stop jangkitan, maka kita kena pastikan semua yang berada pada sesuatu kawasan itu mendapat perlindungan yang penuh. Sekiranya dalam proses mengikut kalender yang telah pun ditetapkan tidak mendapat ataupun mereka yang sepatutnya mendapat vaksinasi ini tidak tampil dan nombor itu tidak mencapai 80%, barangkali apakah ia akan diwajibkan untuk mendapat matlamat yang disasarkan? Itu di luar bidang saya lah untuk mengatakan diwajibkan. Tetapi saya berharap mereka tidak perlulah sampai ke tahap itu. Kerana setelah kita melihat numbers people yang mati, mereka yang kronik, yang berada di ICU, mana mungkin kita sebagai manusia tidak mempunyai perasaan yang merasa it's now our responsibility to get involved in the vaccination program. Sebab saya merasakan it's unfair. Kita merasakan, ya, saya masih muda, saya punya immune system yang strong enough untuk melawan. Why should I take vaccine? Tetapi kita mungkin boleh jadi pembawa kepada mereka yang kita kata tadi fragile, yang boleh mengalami komplikasi seandainya mendapat jangkitan daripada kita, yang kita tiada simptom tapi kita boleh jadi pembawa. Maka di manakah kita meletakkan diri kita sebagai manusia yang responsible dalam ini? Dalam proses vaksinasi ini, doktor, 2 dos. Persoalannya di sini, bolehkah seorang itu mengambil 1 dos sahaja, dan apakah yang akan berlaku sekiranya second dos itu lambat ataupun lewat tiba? Apa yang saya boleh katakan, vaksin ini perlu 2 dos sebab apa saja kita mengikut kajian yang dilaksanakan, bagaimana ia perlu diguna pakai, itu bergantung kepada producer. So kalau Pfizer menggunakan 2 dos, maka kita perlu mendapatkan 2 dos kerana berdasarkan kajian dia menunjukkan bahawa penghasilan antibody yang mencukupi hanya dicapai setelah mendapat 2 dos. Ya. Jikalau kita kata nak ambil 1 dos sahaja, walau bagaimanapun ada dekat sini ditetapkan oleh KKM juga, seandainya ada adverse effect daripada first dose, kemungkinan juga mereka ini tidak akan dapat second dose. Ya. Sebab ini adalah antara langkah keselamatan. Jadi what happens then? Apa jadi selepas itu? Kalau pertama kali dos dan mendapat kesan negatif, apakah prosedurnya selepas itu? Dari tahap kesihatan, saya rasa itu perlu merujuk kepada pegawai kesihatan. Ya. So kita mungkin akan dilihat dari bagaimana how adverse. Tapi so far tiada lagi kes yang tidak boleh mendapat second dose. Ya. Okay. So maksudnya cuma kita takut, ya, sebab kita tak tahu tahap kesihatan semua. Mungkin ada yang mengalami alergik yang teruk. Ya. Ini adalah mereka-mereka yang sepatutnya tidak layak menerima. So seandainya lah ada yang terlepas, ini kemungkinan boleh berlaku, maka terpaksa di-stopkan. Jadi kat situ adalah risk assessment, adakah kita perlu meneruskan semata-mata untuk mencapaikan imunisasi yang tinggi tadi, ataupun ini adalah matters of dia punya health condition kan. Jadi itu yang saya kata, ini akan menjadi pertimbangan di pihak KKM sendiri bagaimana nak melaksanakan itu. Untuk proses pertama, dos pertama telah mendapat vaksinasi, side effect-nya masihlah dapat dilihat tapi dijangka. Tapi bagaimana pula sekiranya seorang itu mendapat
side effect ataupun kesan sampingan yang negatif selepas dos kedua. Apa pula langkahnya selepas itu? Seperti yang kita sedia maklum ya. Jadi kalau ada apa sahaja kejadian selepas divaksinasi, semua kejadian yang berlaku perlu direport kepada NPRA. Okay. Ataupun mana-mana regulatory yang terlibat dalam pharmaceutical. Jadi kenapa perlu direkodkan? Sebab kita tak nak berlakunya kes-kes seperti inilah. So far berdasarkan report itulah kita nampak perkembangan dia sangat bagus ya. Sebab kita mendapati cukup maklumat kesihatan yang dibekalkan untuk mengelakkan sebarang kita kata side effect yang kita kata severe tadi. So far memang semuanya hanya mild. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Sebab ini berdasarkan ujian klinikal phase 3 internal report mereka dan menunjukkan ia selamat, side effect hanya mild dan hanya sementara, maka datang sebab ini option kita untuk memiliki Pfizer mRNA yang telah government invest ini, maka ini satu peluang di mana ada negara yang masih tidak lagi mendapat kota vaksin. Jadi merupakan kebimbangan untuk mereka. Jadi kita yang dapat, maka rebut peluang ini untuk segera berdaftar, sebaik saja dibuka sesi pendaftaran itu. Sejak kita melalui situasi pandemik ini, sebelum ada vaksin, ramai yang bertanyakan bila nak ada vaksin, bila vaksin dah ada, ramai pula yang ragu-ragu untuk mengambilnya. Tapi dari segi pendidikan, doktor, apa lagi yang boleh dilakukan untuk setiap ahli warga masyarakat itu tahu apa yang mereka lakukan dalam setiap proses dan tidak disalah maklumkan dengan apa yang disebarkan di virtual environment. Antara yang kita boleh lakukan adalah tanggungjawab bersama untuk melihat sendiri ke portal-portal rasmi kerajaan telah tetapkan, contoh JKJAV, KKM, di mana sentiap MOSTI ada mengeluarkan semua paparan-paparan mengenai vaksin, bagaimana vaksin itu bertindak dalam meningkatkan imunisasi seseorang, bagaimana tahap keselamatannya, kesuciannya, ada juga dibincangkan pasal halal, ada ustaz yang telah menerangkan secara terperinci bagaimana kita boleh menggunakan vaksin ini. Jadi semua itu berada di portal-portal rasmi kerajaan. Jadi sila lihat, jangan menggunakan media sosial yang kita tidak tahu asal usulnya. Maksudnya kita kena ceklah kat mana source data yang digunakan. Oleh itu, untuk mengelak daripada kekeliruan ataupun maklumat palsu, sila rujuk terus kepada portal-portal rasmi kerajaan yang semua info itu telah diteliti dengan baik sebelum dirilis kepada rakyat. Satu lagi soalan terakhir, doktor. Ada yang juga bertanyakan apakah dengan melalui proses vaksinasi ini mereka boleh mengurangkan atau barangkali tidak perlu kuarantin langsung sekiranya cross border, merentas sempadan negara-negara bila sudah divaksinasi. Kita kena ingat seperti yang kita kata, benar bila kita sudah divaksinasi, ia memberikan kita imunisasi terhadap satu penyakit. Walau bagaimanapun ia bukanlah merupakan lesen untuk kita melupakan SOP yang telah kerap kali DG duk ingatkan, always follow the SOP. Kerana kita kena ingat, kita tak tahu lagi sebab ini adalah sakit baru, sejauh mana imunisasi itu bertahan juga merupakan kajian yang berterusan. Maka untuk sebagai langkah berhati-hati setelah divaksinasi, sila patuh SOP untuk mengekalkan tahap kesihatan rakyat Malaysia pastinya. Terima kasih Dr. Anwar Junid kerana sudi bersama kami untuk siaran bicara naratif, dan terima kasih juga kepada anda yang telah mengikuti siaran kami sejak awal tadi, dan bagi pihak penerbit Nur Dahlia Nasharuddin dan semua kru bicara naratif, terima kasih kerana mengikuti siaran kami dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.